ini kita lihat bahawa keempat-empat negeri ini telah disatukan di bawah satu pentadbiran, iaitu Persekutuan Negeri-Negeri Melayu. Jadi ini negeri-negeri Melayu yang bersekutu. Bab 4, kita belajar tentang negeri-negeri lain. Ada 5 negeri yang tidak bersekutu, yang tidak bergabung. Mereka ditadbir secara bersendirian oleh kerajaan masing-masing. Ada 5 negeri-negeri ni. Iaitu negeri apa? Iaitu negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Sebab itu kalau kita lihat di sini ada Perlis, ada Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Yes, okay. So ada orang Perlis kat sini? Perlis ke Kedah ke? Ada? Tapi cikgu rasa tak ramai kot Perlis Kedah. Rasanya kat dalam ni mesti ramai orang Kelantan. Ada orang Kelantan dah. Ada orang Kelantan dah. Lutfia Zahra, orang Perlis, orang Kedah. Cikgu rasa dalam kelas cikgu mesti ramai Kelantan. Mohsin, Kelantan ada apa? Safia pun kata Kelantan. Aduh, ya Kelantan ramai dah. Jadi kecek molek dah. Okey. Okey, jadi itulah orang-orang kita ya. Ya, Ambo orang Kelantan. Ya ke? Ambo pun sama. Ambo orang Johor. Ambo orang Johor. Mana ni? Ambo orang Johor. Okey. Cikgu sihat belakang kau semua. Sihat belakang. Sihat belakang. Okey. Set-set kita saya jangan pecah okey, baik. Dah macam-macam lah cikgu ni kan. Okey, baik. Jom kita lihat pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kelima-lima negeri ini, kalau kita perhatikan, nanti cikgu akan sendkan nota ini dalam grup WhatsApp untuk kamu print out. Dia warna-warni sikit. Baru nampak macam wow. Okey. Kita lihat kelima-lima negeri ini mengamalkan sistem kesultanan. Di lima-lima negeri ni, semua sistem kesultanan. Dan sistem kesultanan ni memang sultan tu memang berada di atas sekali, dan kedaulatannya, maknanya ketertinggian bagi kerajaan itu akan dikuatkan oleh para pembesar. Maksudnya apa? Maksudnya sultan akan sentiasa dibantu oleh para pembesar. Macam negara kita lah. Negara kita sekarang ni kan, kita ada agung yang di-Pertuan Agong, akan sentiasa dibantu oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Jadi Perdana Menteri dan menteri-menteri itulah dianggap sebagai pembesar. Dianggap sebagai pembesar ya. Jadi pemerintahan Kesultanan Melayu ini memang telah membentuk sistem pentadbiran yang tersusun dan diwarisi turun-temurun. Diwarisi ke anak cucu. Bagi keturunan raja lah. Kalau macam kita ni bukan keturunan raja, memang kita tak tahu. Tapi yang keturunan raja dia tahu, selepas bapa beta lah yang akan menjadi sultan. Lepas ni anak anda beta pula, putera beta akan menjadi sultan. So dia turun temurun diwarisi. Dia tak ada main orang kata apa, pilihan raya untuk jadi sultan, tak ada. Kalau buat pilihan raya nak jadi sultan, suruh pilih, cikgu pun nak jadi sultan juga, kan? Okey, siapa nak jadi sultan sini? Ada nak jadi sultan, nak jadi raja? Ada semua orang nak jadi raja Tak. Okey. Hantar resume boleh. Boleh. Nak ke? Okey. Bagus kan? Raja rumah bolehlah. Ya. Tak apalah. Semua orang akan menjadi raja. Betul? Bak kata Fariba, semua orang akan merasa untuk menjadi raja dan permaisuri dalam hidup mereka. Semua akan jadi raja. Don't worry. Kan? Iya betul Fariba kan. Semua orang akan jadi raja dan permaisuri, betul kan? Bila tu? Bila tu? Bila? Bila kahwin. Kan? Bila kahwin kau lah jadi raja, jadilah permaisuri, tapi raja sari. Cikgu dah jadi raja. Off record. Pandang kiri kanan dulu. Cikgu dah 2 kali jadi raja. Okey, baik, seterusnya. Kita sambung. Kita okey, baik. 2 hari Okey, baik, kita sambung. 2 hari Okey, baik, kita cukup. Okey, baik. Jom. Okey. Baik. Kita mula dengan Kerajaan Perlis. Alright, Kerajaan Perlis. Okey.
sedikit latar belakang. Pada peringkat permulaan kamu akan belajar tentang latar belakang kerajaan-kerajaan ini ya. First of all, kita akan belajar tentang kerajaan Perlis. Perlis dulu, okey, dia adalah sebahagian daripada Kedah. Lah, ya ke? Dulu dia Kedah sebenarnya pada tahun 1842. Kemudian dia diasingkan daripada Kedah pada tahun 1842 dan 1843 Maharaja Siam telah mengiktiraf nama ni Syed Hussein Jamalul Lail sebagai Raja Perlis yang pertama dengan gelarannya Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Terbelit. Cuba korang baca pula. Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Cuba baca. Jangan baca dalam hati. Baca je. Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Maai. Pia Pelit je mampu. Kan. Nama gelaran Maharaja Siam ya. Jadi istiadat pengisytiharan ini diadakan di Istana Arau sebagai pemberitahuan kepada rakyat. Maksudnya di sini dulu Perlis ni di bawah Kedah. Dan Perlis ini adalah dan Kedah ini di bawah pengaruh Siam. Dulu Siam iaitu Thailand lah Thailand Siam dulu sampailah ke Kedah tau. Ke Kedah, ke Perlis, ke Kelantan, ke Terengganu tu semua sebahagian daripada kerajaan Siam. Okey. Jadi itulah sebenarnya. Okey. Syed Nabil tanya, cikgu kalau masuk exam salah eja apa jadi cikgu? Okey. Baik. Kalau salah eja sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin kalau kamu eja kan, okey, Pia Songkram Rama Wicit, okey, kurang T ke, kurang I ke kan. Kemudian Willis tu kurang L ke kan. Sebenarnya tidak menjejaskan apa-apa markah. Tak menjejaskan. Sebab dia merujuk kepada orang yang sama. Yes. Yes, asalkan tahu dia merujuk kepada orang yang betul. Kan. Yes. Tak semestinya. Mungkin kamu just boleh tulis Pia Pelit. Sebenarnya gelaran dia ialah Pia Pelit. Ataupun kamu boleh tulis nama penuh dia, Syed Hussein Jamalul Lail. Okay, Syed Hussein Jamalul Lail. Okay. Jadi itu yang berlaku pada kerajaan Perlis. Dan dari sudut pentadbiran, kalau cakap Perancis lampu, apa benda kau ni? Okay. Baik. Pentadbiran Raja Syed Hussein Jamalul Lail ini membentuk pentadbiran dengan melantik pembesar tempatan dan Tuan Syed Abdullah ibni Syed Harun Jamalul Lail sebagai Raja Muda Perlis dan Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Perlis dibahagikan kepada 22 buah mukim. Baik. Kita kena faham bahawa Raja Syed Hussein Jamalul Lail ni, dia raja. Okay, kemudian dia ada Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dan juga Perlis ada 22 buah mukim. Ya, 22 buah mukim. Mukim ni sebenarnya lebih kecil sedikit daripada daerah. Okay. Lebih kecil sedikit daripada daerah lah. Dia banyak kampung-kampung dalam tu. So, itu pentadbiran. Dan perundangannya berdasarkan kepada undang-undang. Dia sebenarnya mengambil undang-undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan dan dia menitik beratkan kebajikan terhadap rakyat. Dan dari sudut hubungan luar, Perlis telah menjalin hubungan baik dengan Siam sebagai strategi untuk tidak diganggu gugat oleh kuasa lain. Okey. Satu fakta yang mungkin agak mengejutkan dalam negara kita ni, satu-satunya sultan yang pakai raja sampai sekarang adalah Perlis. Perlis dia tak pakai sultan. Perlis pakai raja. Kita ada apa tahu? Okey, kita ada Sultan Kedah, Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, Sultan Selangor, Sultan Sultan Johor, Sultan apa lagi? Sultan Pahang. Tapi bila tang Perlis dia pakai apa? Raja Perlis. Bila tang Negeri Sembilan dipanggil apa? Dipanggil Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Kemudian bila tang Sabah Sarawak, Yang di-Pertuan Negeri. Okey, kenapa? Kerana yang penggunaan raja ni memang telah kita katakan sebagai telah diamalkan sejak dahulu lagi
Dan sultan dengan raja sebenarnya tak ada beza. Cuma kita fahami bahawa sebenarnya kamu lihat nama ni, okey, Syed Hussein Jamalul Lail ni, kamu rasa dia keturunan sultan ke? Dia tak keturunan sultan. Dia bukan keturunan sultan. Sebab itu dia pakai title raja je. Sebab dia bukan keturunan sultan. Dia hanyalah pemimpin negeri Perlis pada waktu itu. Tapi dia diiktiraf sebagai raja oleh Maharaja Siam. Sebab tu dia dapat title raja ya. Kalau macam Sultan Kedah, Sultan Kelantan, Sultan Terengganu, mereka memang keturunan sultan. Memang keturunan daripada dulu lagi memang keturunan sultan. Ia berdarah sultan. Jadi sebab tu guna nama sultan. Yang ini dia bukan keturunan raja. Sebab tu dia raja sebenarnya adalah satu title yang diberi dan diiktiraf oleh kerajaan lain. Contohnya dalam kes ini Maharaja Siam, dia mengiktiraf Syed Hussein. Yes. Dia bukan darah daging raja. Bukan. Okay. Tapi itu di Perlis sahajalah. Kalau yang di lain-lain, okay, raja tu, gelaran raja tu memang keturunan berdarah sultan lah. Yes. Yang Tuan Besar sebenarnya adalah kena ikut kepada adat pepatih. Adat pepatih yang dipilih daripada bawah, okay, buapa memilih lembaga memilih, yang itu semua. So sampai ke atas Yang Tuan Besar. Jadi dia tak perlu penggunaan keturunan raja, tak ada. Itu Yang Tuan Besar di Negeri Sembilan. Okey, maknanya sultan tu dari Kesultanan Melaka ke macam tu? Lebih kurang macam tu. Sebab kita belajar, okey, kamu tahu kan Perak, Pahang, Johor. Tiga-tiga ni keturunan dia datang daripada Kesultanan Melaka. Okey. Dan kemudian Terengganu dan juga Kedah, kata cikgu, datang daripada Selangor. Okey, Selangor satu lagi datang daripada Kesultanan Johor. Ya, betul. Jadi dia berpecah kat situ. Tapi asal usulnya semua datang daripada Melaka. Asal usulnya datang daripada Melaka. Okey. Jadi itulah kalau nak cerita keturunan raja ni sampai besok pagi pun tak habis. Macam itulah lebih kurang. Kan? Baik. Kemudian, Kesultanan Kedah pula. Kita lihat Kedah. Orang Kedah ni ya. Hang pi mana tu Kedah tu. Kesultanan Kedah merupakan antara kerajaan terawal yang bermula sejak abad ke-7. Okey, abad ke-7 dulu dipanggil apa? Kerajaan Kedah Tua. Ingat lagi kan? Kerajaan Kedah Tua kan? Memang awal-awal lagi dah ada. So Islam telah bertapak di Kedah sejak abad ke-12 dan memulakan sistem pemerintahan Islam. Pusat pemerintahan itu di kota Bukit Meriam dan pemerintah pertama yang bergelar Sultan ialah Sultan Muzaffar Shah. Itu cerita tentang Kedah. Kedah memang paling lama. Nak comparekan Kedah dengan Melaka, Kedah lagi awal. Kedah lagi awal. Dan di Kedah, pentadbirannya diketuai oleh Sultan dan Pembesar, ada undang-undang yang kemas dan teratur, wujud pembahagian wilayah yang diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Setiap daerah diwujudkan mukim-mukim yang diketuai oleh penghulu. Terdapat 128 mukim di Kedah pada abad ke-19. Maknanya memang, kenapa ada 128 mukim cikgu? Kalau Perlis 22 buah mukim. Memanglah, tengoklah saiz dia. Perlis kan kecil. Perlis kan negeri terkecil di Malaysia. Itu fakta. Perlis negeri terkecil di Malaysia. Sebab itu mukim dia 22 je. Tapi kalau Kedah, negerinya besar. Sebab itu ada 128 mukim. Negeri Kedah. So Fariba tahulah. Fariba kan orang Kedah. Silap. Kedah ke Penang? Kedah kot. Ke Penang? Tak tahulah masa tu. Lahir kat Penang. Fariba Penang. Ini geng-geng ni lah. Geng-geng apa? Negeri-negeri Selat. Berkawan baik dengan Francis Light ke? Tak kan? Tak kan? Ke Sultan Muhammad Jiwa? Of course not. Okay, bagus.
Okey. Baik. Di Kedah. Okey. Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama ditulis pada tahun 1650 memberi hak dan kuasa kepada raja dan golongan pemerintah. Maknanya diorang dah ada undang-undang. Okey. Dan Undang-Undang Kedah ini ditiru oleh Perlis. Ya, Kak Wan dah lama lebam muka Perlis tu. Okey, baik. Kedah, hubungan luar dia menjalin hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan dengan Siam sebagai satu strategi daripada ancaman Burma. Ancaman Burma. Ya. Okey, baik. Kita nak masuk ke Kesultanan Kelantan, tapi sebelum itu, kamu tahu tak apa itu Burma? Burma ni ada isu panas baru-baru ni. Burma, tahu Burma? Myanmar. Burma ni Myanmar. Myanmar. Sebenarnya baru-baru ni ada isu panas tentang Burma ni. Sehingga kan ada setengah pelajar yang sebenarnya bertanya pada cikgu, apa kes sebenarnya Myanmar tu cikgu? Okey, baik. Begini. Panas memang panas. Okey, baik. Boleh tak, okay, I pun dah tak jumpa. Okey. Baik. Ya, ML tak jumpa. Ini cikgu yang review cikgu review. ML tak jumpa, kat sini jumpa. Okey. Baik. Kita pause sekejap sebab ini di luar topik. Di luar topik. Jadi boleh ke kita nak cerita-cerita luar topik ni? Boleh okey. Baik, jom. Jadi sebelum cikgu meneruskan lagi, okey, luaskan minda kita luaskan minda kita. Cikgu nak bawa kamu ke Myanmar dulu. Kita nak tengok apa sebenarnya, di manakah negara Myanmar tu. Dan kita akan cerita sikit Myanmar tu lah. Okey. Bukan menyamar bukan menyamar, Myanmar. Menyamar lain, Myanmar lain. Kau jangan. Okey. Baik. So kita lihat. Alright. So kita akan kita akan tengok. Okey, cikgu dah sharekan di sini. Okey, kita akan lihat di manakah Myanmar. Okey. Myanmar sebenarnya tak jauh daripada Malaysia pun. Okey, kalau kita lihat Myanmar ni, okey. Okey, yes. Kalau kamu tengok ni Myanmar, kita di Malaysia di bawah ni, atas kita sebenarnya Thailand, sebelah Thailand tu je dah Myanmar. Okey. Sebelah Thailand ni saja dah Myanmar ni Myanmar. Okey, dulu dipanggil Burma. Ni Burma. Okey, dan juga dia punya dia punya ibu negara dia dipanggil Yangon ataupun Rangoon. Kat sinilah. Okey, negara Myanmar. Tukar nama. Kerajaan dia yang menukar nama. Okey. Ini cerita yang cikgu nak ceritakan lah. Yes. Sebenarnya macam ni. Okey. Kenapa direkodkan juga? Post recording ke? Okey, baik. Kita sambung. Tadi iklan iklan maklumat. Okey. Cikgu suka share maklumat macam ni supaya kamu tidaklah orang kata apa, belajar sejarah tapi tak tahu apa-apa kan. Biar kita belajar sejarah, kita tahu something. Alright. Seterusnya, kita lihat Kesultanan Kelantan. Ini yang kita tengok dalam video tadi kan. Kesultanan Kelantan. Orang Kelantan dia tak panggil dia Kelantan. Dia panggil dia Kelantan. Mu nak klik Kelantan ke? Mu nak klik Kelantan. Itu dah dia. Baik. Kelantan. Kesultanan Kelantan. Okay, sebenarnya wujud sebelum abad ke-17 lagi dan dia adalah daerah-daerah yang dipisah-pisahkan, kemudian telah disatukan daerah-daerah itu semasa pemerintahan Long Yunus. Ingat nama ni, Long Yunus, Kelantan. Ingat Long Yunus, Kelantan. Long Jaafar, negeri mana? Perak. Naim, Perak, bagus. Macam tu lah. Long Yunus, Kelantan. Long Jaafar, Perak. Ngah Ibrahim, Perak. Betul. So kaitkan nama tokoh ini dengan negeri-negerinya. Baru jelas. Okay. Baik. So, Kelantan disatukan oleh Long Yunus
pada tahun 1776 hingga 1794 dengan gelaran Yang di-Pertuan. Sebab apa? Sebab berlaku pertelingkahan lah. So waktu ini berlaku pergaduhan antara Kelantan dengan Terengganu. Diorang ni memang selalu berperang. Kelantan Terengganu selalu berperang. Jadi Long Yunus tadi telah ditabarkan menjadi Sultan Muhammad yang pertama, telah membuat persetiaan atau perjanjian dengan Siam bagi mengelakkan ancaman Terengganu. Jadi Maharaja Siam telah mengurniakan Maharaja Siam mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakdi. Wow, Pia Pipit Pakdi nama macam burung pipit je. Nama burung pipit Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad yang pertama bagi mengakui kedudukan baginda sebagai pemerintah Kelantan. Jadi kesannya Siam meluaskan pengaruhnya di Kelantan sehingga tahun 1909. Okey, saja nak tanyalah pertelingkahan pergaduhan antara Kelantan dengan Terengganu, siapa yang menang? Soalan cepu cemas. Cepu cemas. Kelantan dengan Terengganu siapa menang? Wah. Kenapa Terengganu menang? Sebab ada Ganu. Kenapa Terengganu menang? Kan? Terengganu menang. Kalau Kelantan menang. Pandai. Sebab Ganu ada kan. Bukan. Sebab kalau Terengganu sebut menang, dia sebut menang. Tapi kalau Kelantan, dia sebut menang tu apa? Menang. Kan hilang NG dia. Jadi huruf NG telah dimenangi oleh kalau Terengganu. Sebab itu ikan jadi ikang. Makang ikang. Kan? Kalau pergi Kelantan, makan ikan. Mana N dia? Mana G dia? Jadi okey. Jadi sedekah kat Ganu. Sedekah Madinah. Ingatkan sejarah betul. Aduh. Begitulah dia. Okey. Jadi sebab Terengganu. Terenggan. Kenapa dengan gan? Sebab dia ada pistol. Alah kau ni lagilah. Okey, sebab ada pistol ya. Aduh, kau ni kan. Okey, baik. Alah. Okey, baik. Jadi itulah dia cikgu dah bunyi. Baik, Sultan. Sultan dibantu oleh pembesar, kemudian sistem jemaah menteri. Okey, jemaah menteri maknanya apa? Sistem sekumpulan menteri. Sekumpulan menteri telah dibentuk oleh Sultan Muhammad yang kedua dan di peringkat wilayah Kelantan dibahagikan kepada jajahan. So pada tahun 1904 terdapat 3 jajahan iaitu Selatan Batu, Mekebang, Pasir Putih dan juga Pasir Mas. Dia tak panggil Pasir Mas, dia panggil Pasir Mah. Pasir Mah. Pada peringkat paling bawah pentadbiran dijalankan oleh Tok Kueng yang dibantu oleh Imam. Peringkat yang paling bawah. Memang sebenarnya di Kelantan dia tak panggil daerah tu sebagai daerah. Dia panggil jajahan. Kalau kamu pernah pergi ke Kelantan, kamu tengok dekat kat mana-mana dia tulis majlis daerah kan. Majlis dia tak panggil majlis daerah, majlis jajahan. Majlis jajahan Kota Baru, majlis jajahan Machang, majlis jajahan Kuala Krai. So dia panggil jajahan. Untuk daerah dia panggil jajahan. Itu di Kelantan. Bukan penjajah pandai, dia panggil jajahan. Bukan penjajah. Okey. Baik. Ya. Dah nama dia nak panggil penjajah kan. Dia buat jajahan lah kan, ikut suka dia lah kan. Macam mana logat tu? Macam mana logat tu boleh terhasil, cikgu? Ya, ramai yang kata logat tu terhasil. Baik, logat ni terhasil berdasarkan dialek setempat. Okey. Sebab Malaysia ni setiap negeri dia ada dia punya logat-logat dia tersendiri. So bila bercampur dengan logat-logat orang yang sudah sedia ada kat situ, maka logat-logat itu terbentuk. Logat-logat itu terbentuklah. Okey, dan itu daripada dulu-dulu lagi lah, zaman dulu lagi dah ada. Siapa yang mahir dengan logat? Ada yang mahir dengan logat. Cikgu yakin macam Fariba logat Penang dia mahir lah.
Kemudian mungkin utara, utara dia tak panggil utara, dia panggil utara. Kan, utara. Tak payah pergi jauh-jauh, kamu tengok satu perkataan sahaja. Ular. Okey, ULAR, ular kan? Kalau di Kedah panggil apa? Kedah panggil ular. Ular. Kalau Tak kalau cikgu, di ular. ular. Kalau di Johor panggil apa? Langsir terkorang. Langsir. Kalau di Johor dia panggil apa? Ulur. Ulur. Dia panggil ulur. Kalau di Kelantan dia panggil ular. Dia panggil ular. So itu sahaja pun dah berbeza-beza. Jadi ular. Amboi kau. Okey. Jadi itu logat lah sebenarnya. Bagus. Nanti kamu belajar lagi tentang logat-logat tu ya. Okey. Baik, kita sambung. Di Kelantan dari segi perundangan pelaksanaan undang-undang syarak undang-undang syarak ialah undang-undang agama Islam di Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua inilah yang telah mewujudkan suasana aman dan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Undang-undang syarak ni undang-undang hukum Islam, di mana kalau kita tahu kalau dia ada pemakaian undang-undang seperti undang-undang syariah dan sebagainya lah. Sebab itu kalau kita lihat, siapa yang pernah pergi Kelantan, dia akan terkejut bila dia lihat signboard kan, papan-papan iklan yang besar-besar kan. Kalau ada gambar perempuan yang gambar perempuan yang free hair, tiba-tiba kamu tengok iklan tu kan, perempuan tu pakai tudung. Kemudian banyak tulisan Jawi. Yes. Okay. Betul. Siapa pernah pergi Kelantan dia tahu. Signboard semua kan. Iklan-iklan Selcom lah, Maxis lah kan. Kalau ada yang perempuan pegang phone kan. Perempuan tu kan asalnya dia tak pakai, dia free hair. Tapi kalau kat situ, dekat Kelantan, tiba-tiba dia pakai tudung. Jadi itu di Kelantan lah. Kerana penekanan kepada hukum syarak. Dia macam tu. Yes, betul. Jadi, itu penekanan pada hukum undang-undang syarak ya. Edit tinggi. Yes. Hubungan luar pula, kalau kita lihat, hubungan dengan kerajaan Siam. Okey, Kelantan banyak menjalin hubungan kerajaan dengan Siam semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang pertama, dan Kelantan juga menjalinkan hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Itu di Kelantan. Terengganu. Terengganu. Siapa pernah, kamu mesti ingat lagi tak sejarah Darjah? Darjah 5 kot. Darjah 5, Darjah 6. Apakah asal perkataan Terengganu? Pandai Manina, ya Allah. Ianya adalah taring anu. Taring anu maksudnya apa asalnya? Taring harimau. Yes. Bukan anu yang lain Bukan anu yang lain. Dia taring anu tu taring harimau. Bukan anu yang lain. Sekarang ada yang sebut anu lain, masak nanti kan. Okey. Baik. Okey. Baik. Okey, kita teruskan. Kesultanan Terengganu. Okey, Terengganu diasaskan oleh nama ini, Sultan Zainal Abidin yang pertama pada tahun 1708 hingga 1733, dan Sultan Zainal Abidin inilah membawa kemajuan, memelihara kedaulatan kerajaan dan merupakan, ini fakta penting, negeri yang terakhir menerima penasihat British. Negeri terakhir yang menerima penasihat British. Dan pada waktu ini, Sultan dibantu oleh pembesar yang menjadi penasihat dalam hal pentadbiran wilayah dan daerah, dan sistem penghulu diperkemaskan semasa pemerintahan Sultan Omar. Sultan Zainal Abidin yang ketiga pula dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim. So ini semua adalah pembesar-pembesar, nama-nama tadi, Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim, ini adalah pembesar. Dan ada satu nama pembesar dipanggil yang bergelar, bukan nama dia, tapi gelaran dia, Datuk Mata-Mata. Bertugas menyambut kedatangan pelawat
atau orang kenamaan. Let's say kalau ada orang mungkin Sultan Terengganu menerima kedatangan Sultan Kelantan. Jadi siapa yang mula-mula menyambut kedatangan dia? Datuk Mata-Mata. Dia menjadi mata-mata lah. Okey, Datuk Mata-Mata. Kemudian sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau perisytiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Ini sedikit berkaitan Terengganu lah. Yes. Dan kalau kita lihat Sultan Zainal Abidin yang pertama ini melaksanakan sistem perundangannya berasaskan prinsip keadilan Islam. Bukan syarak, tapi dia keadilan Islam. Di mana baginda melantik Tengku Musa sebagai ketua jabatan mahkamah. Dan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu diperkenalkan pada tahun 1911 dan hakim mahkamah dipilih daripada individu yang berkebolehan dan berpengetahuan agama yang luas. Undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu ini juga, nama lain bagi undang-undang ini adalah Ittiqan Ilmuluk Bita'dil Il-Suluk. Nama sedap kan? Dalam bahasa Arab dipanggil Ittiqan Ilmuluk Bita'dil Il-Suluk. Maksudnya apa? Keyakinan kepada raja yang adil. Keyakinan rakyat kepada raja yang adil. Ittiqan Ilmuluk Bita'dil Il-Suluk. Keyakinan kepada raja yang adil. Jadi itu bagusnya. Masalahnya adil ni boleh ukur ke? Cikgu, Satu persen. cikgu Ya, boleh boleh tolong- ukur ke? boleh Ya. tolong tulis dekat chat tak? Apa dia? Nak tulis apa? Tadi. Apa? Ejaan tadi? Okey. Ini dia. Cikgu tulis lah. Okey. Okey. Yang tu. Korang tengok tu. Ittiqanil muluk bita'dil il-suluk. Tu dia. Okey. Apa maksud dia? Keyakinan kepada pemerintah yang adil. Allahu. Okey. Yes. Satu maklumat tambahan Ittiqan ilmuluk bita'dil il-suluk. Itu kerajaan, itu maksud bagi undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Dan Terengganu telah menjalinkan hubungan dengan Siam sejak abad ke-18, menjalinkan hubungan juga dengan Kelantan, Patani dan juga Johor, dan hubungan tersebut mengiktiraf kedudukan Terengganu sebagai negeri yang berdaulat oleh negeri-negeri Melayu yang lain. So, itu tentang Kesultanan Terengganu. Tapi, Ya, betul. Betul, Ana Zainal. Dulu Patani adalah sebuah kerajaan Islam. Yes, betul. Okey. Patani itu termasuk Kelantan juga dulu. Termasuk Kelantan juga. Okey. Dan yang terakhir kita nak lihat Kesultanan Johor. Johor. Hebatlah. Johor ni sebenarnya sambungan daripada apa tahu? Daripada bab yang ke-6 tingkatan 2 dulu. Yes, bab 6 tingkatan 2 kan? Kesultanan Johor Riau kan? Nampak tak? Paling penting sebenarnya apa tahu? Bila kamu faham tentang apa yang kamu belajar tentang sejarah, kamu akan ingat, oh ini dulu bab 6 Johor. Yes, macam sikul, yes. Kalau kamu tengok form 1 sampai form 3 punya susunan bab, kamu akan boleh bayangkan macam movie. Lepas ni. And then kamu akan amazed. Macam mana dia orang susun jadi macam ni, lepas tu dia macam ni. Itulah dia amazing of sejarah. Tapi ramai pelajar tak tahu. Kalau dia tahu, dia akan kata apa? Sonok sebenarnya nak susun tengok kan. Betul. Susunan dia memang best. Sebab tu cikgu pelik kalau ada pelajar kata sejarah boring lah apa semua. Tak, sebenarnya kita tak nampak the big picture of sejarah. Kalau dah tahu the big picture of sejarah, yes, betul Iman, garis masa. Bagus. Okey, cikgu buat yang best. Taklah. Terus kau cikgu biasa-biasa je.
I see. Oh, okay. Yeah, you kan, you with the right teacher lah. I think I am on left. Kan? So you are on right. So you have to find the right teacher lah. I am in my left. How? Okay. Okay. Baik. Kan? Oh, okay. If you go left, we go left. Oh, ya ke? Oh, you jump, I jump lah. Boy, you jump, I jump. Okay, jom kita lihat Kesultanan Johor. Apalah Cikgu Rafi merepek malam ni. Kesultanan Johor. Kita lihat Johor. Cikgu nak cuba. Yes, that's right. Johor. Institusi Kesultanan di Johor. Dia berlaku setelah institusi Kesultanan Johor daripada Jurai ataupun daripada keturunan Kesultanan Melaka berakhir pada tahun 1699. Ini kita dah cerita. Kita tahu Kesultanan Johor yang bermula daripada Kesultanan Melaka tu, dia tamat semasa Sultan Mahmud mangkat di Julang, betul? Yang mana mangkat di Julang kemudian ditikam oleh Panglima tu kan? Ditikam oleh Panglima. Nah, ambil siapa suruh belah bini aku, belah bini aku semata-mata nak tengok baby tu makan buah nangka kan? Padan muka. Jadi Sultan Mahmud mangkat di Julang kerana ditikam oleh Panglima itulah. Laksmana tu. Ya, jadi berakhirlah Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan seterusnya Johor seterusnya diperintah oleh keturunan bendahara. Why bendahara? Sebab Sultan Melaka, Sultan Mahmud mangkat di Julang tu, dia tak ada waris. Dia tak ada anak, maka tak. Ini memang ambil daripada buku nota cikgu. Nanti cikgu bagi nota ni nanti cikgu send. Ini kita tengok dulu. Okey. Kita tengok dulu Yes, okay. Well, nangka. Ya, betul. Okey, walaupun bukan salah dia kan, ada orang hasut, ya betul, tetapi adakah patut sampai membelah perut? Rasanya tak patut. Kan, tak patut. Kan? Adakah kamu perlu membunuh seorang lelaki yang sedang memetik sebiji buah rambutan di halaman rumah kamu? Oh, kau petik buah rambutan. Alah, sebiji je. Kamu pun tikam, mati kau. Patut ke? Tak patut kan? Kan? Contoh macam itulah. Tak patutlah kan? Macam bodoh je buat. Aduh, yes. So, Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara pula tau. So, konflik politik maknanya ada perebutan politik berlaku membolehkan keturunan Temenggung pula. Okey Lan. Okey. Habis bendahara tak mau jadi sultan, so Temenggung pula naik, keturunan Temenggung pula jadi sultan, iaitu bermula dengan Temenggung Daing Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Kemudian anak dia baginda pula, anak dia Daing Ibrahim ni iaitu Daing Abu Bakar menjadi Sultan Johor. So inilah dia Temenggung Daing Ibrahim. Dan semasa pemerintahan Daing Abu Bakar ni, Daing Abu Bakar ini hebat. Dia pergi berkawan dengan, dia pergi buat hubungan dengan British, selalu pergi belajar pentadbiran dengan British, maka ratu ataupun Raja England telah mengurniakan dia title Maharaja. Sebab itu dia tukar nama dia daripada Sultan Abu Bakar ataupun Daing Abu Bakar ini, Sultan Abu Bakar kepada Maharaja Abu Bakar. Yes, orang yang sama. Daing Abu Bakar menjadi Maharaja Abu Bakar. So, semasa dia menjadi Maharaja inilah, Johor mengalami pemodenan. Iaitu apa? Adanya sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan, wujudkan majlis jemaah diraja Johor, jemaah menteri, jabatan-jabatan kerajaan. You see, jabatan-jabatan kerajaan, negeri-negeri Melayu tak ada jabatan-jabatan kerajaan tau, except Johor. Kita fikir, kenapa Johor ada jabatan-jabatan Awalnya dia dapat jabatan. Sebab Maharaja Abu Bakar pergi ke London belajar cara pentadbiran Britain. So dia tiru, dia ambil, dia bawa ke Johor. Sebab itu Johor moden.
Nampak tak? Kebijaksanaan Maharaja Abu Bakar. Yes, bukan biasa-biasa punya. Yes. Jadi, bila dah wujud jabatan-jabatan kerajaan, wujud juga jawatan Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan. Yes, diwujudkan bagi licinkan pentadbiran. Pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Diraja. Nama ni penting. Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara. Okey, dan bertanggungjawab membantu pemerintahan Sultan. Itu antara kepentingan pentadbiran tu. Sebab tu kalau kita lihat dalam Malaysia ni, stadium bola sepak yang memang termoden ialah mana? Stadium JDT. Termoden. Di Malaysia. Sebab apa? Sebab idea pemodenan tu banyak berlaku di Johor. Idea pemodenan daripada raja-raja keturunan Sultan Johor. Kira-kira kaya lah juga. Kira-kiranya kaya lah juga. Kan? Baik. Perundangan. Pada tahun 1895, pemasyuran, maknanya pengumuman Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor pada tahun 1895 digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. Maksudnya digunakan untuk mengatur pemerintahan dan pentadbiran negeri dan hubungan luar. Kalau kita lihat, Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan Terengganu, Perak, Pahang dan Selangor. Tapi paling penting, Maharaja Abu Bakar mengadakan hubungan dengan negara-negara luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Nampak tak? Maharaja dia melawat negara-negara luar menyebabkan kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor. Dan pada tahun 1868, Ratu Great Britain mengurniakan gelaran Maharaja Johor kepada Sultan Abu Bakar. See? Nampak tak? Kalau kamu ada gaya pemikiran yang baik dengan ilmu yang tinggi, orang lain akan iktiraf kamu. Kenapa Sultan Abu Bakar dapat gelar Maharaja? Kerana Ratu Great Britain melihat bahawa Sultan Abu Bakar ini dia ada idea pemodenan, dia ada ilmu, dia ada wawasan yang tinggi. Sebab tu Ratu Great Britain iktiraf dia dan title Maharaja. Nampak? Ini baru betul Maharaja. Sebab itu kalau ada orang claim diri dia Maharaja, diri dia Sultan, claim diri dia Sultan, jangan percaya. Yes, Great Britain. Yes, Great Britain. Jangan. Especially macam dalam zaman sekarang kan. Ramai orang kata apa? Akulah Sifu. Sifu. Akulah Sifu. Akulah Maha Guru. Cikgu bagi cikgu. Claim diri sendiri tu Sifu. Claim diri sendiri tu Maha Guru. Okay. Itu bukan Sifu. Yes. Betul. Especially cikgu nak off juga ni. Okay. Especially kalau ada, macam cikgu sendiri kan. Okay. Macam cikgu sendiri. Cikgu, kawan-kawan cikgu kawan-kawan cikgu ada yang apa tahu, ada yang claim diri dia Sifu at Maths. Okay. Sifu at Maths. Sifu at Maths. Kemudian Master Maths. Apa lagi? Maths expert. Cikgu rasa satu claim. Yes. You don't claim it. Yes. You earn it. Yes. So jangan claim lah. Malu sebenarnya. Kan? Bagi cikgu malulah nak cakap, nak malu. Even though macam cikgu sendiri kan, cikgu tak claim cikgu power sejarah, cikgu tak claim cikgu hebat sejarah. Cikgu biasa-biasa je. Biasa-biasa je kan. Nak kata sifu sejarah pun no. Cikgu biasa-biasa je. Jadi claim itu adalah bila kamu earn daripada orang lain. Orang lain yang anggap. Kamu jangan war-war diri kamu sifu semua. No. Jangan. Okay. Yes. Kalau claim bodoh tak bodoh. Taklah kan. Lagi KPU sifu. Yes. Kan? Pandai tak apa kalau dia kata, oh kau ni pandai kan.
Kamu boleh jawab apa? Bolehlah sikit-sikit macam tu. Kan? Bersyukurlah kan. Yes. Kalau claim manusia tu memang manusia pandai. Okay. Macam Inul lah. Jangan kata tak kata kelebihan. Ya. Okay. Baik. So, apa yang kita pelajari pada hari ini iaitu berkaitan dengan sedikit latar belakang tentang 5 buah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Okay. Baik. Nanti next class hari Sabtu ni kita akan bincangkan tentang kertas ujian kamu, kertas 2 dengan kertas 1, dan yang ini kita akan sambung the next class. Ya. Ya, ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Ya. Nak tanya apa-apa ke? Cikgu. Kenapa? Hari ni saya ada secret nak beritahu. Okey, silakan. Hari ni birthday Amira. Amira Sharafana. Betul? Ya Allah, ya ke? Mana Amira Hari ni birthday Sharafana? dia. Okey. Baik, okey. Oleh kerana hari ni Amira Sharafana boleh tak onkan kamera kamu? Tak, ya cikgu. Tak Boleh pakai lah. tudung. Alah. Okey. Jom kita nyanyi ramai-ramai, okey? Untuk dia, okey. Kita nyanyi ramai-ramai untuk kepada Amira Sharafana, okey? 1 2 3. Jap. Korang nyanyi versi korang, cikgu nyanyi